Wanita anugerah terindah. Memang betul. Itu sebabnya antara ayah dengan ibu memang diutamakan ibu dulu. Siapa yang perlu dihormati? Nabi jawab ibumu. Siapa lepas tu? Ibumu. Siapa lepas tu? Ibumu. Lepas tu baru ayahmu. 3 kali ibu baru dapat ayah. Macam itulah orang lelaki. Kedudukannya di hujung sekali. Tapi bila ditinjau-tinjau waktu peristiwa Isra wal Mi'raj, kan, Nabi tinjau dalam syurga, Nabi tinjau dalam neraka. Dalam neraka ramai orang tahu. Lah saya ingat tak tahu dia. Lawan tetap melawan. Itu masalah tu. Kan? Tapi betul lah tu, ibumu. Itu sebab kita tengok banyak kelebihan pada orang perempuan. Sikit-sikit ibu. PIBG. Ibu dulu baru bapa. Nampak tak? Kadang-kadang yang datang mesyuarat PIBG itu pun ibu je datang, bapa tak datang. Rasa nak buang je B tu, bapa tu. Kan dah jadi pig pula, dah babi pula, macam mana? Jadi letak jugalah B tu kat situ, PIBG. Letak jugalah, kan tempat tak ada. Lagi teruk rupanya. Ibu pejabat polis kontinjen, ibu juga sebut. Mana ada bapa polis kontinjen? Tak ada. Assalamualaikum asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang amat bahagia, Datin Seri. Saya tak ada salutasi lah, saya tak tahu nak sebut macam mana. Ramailah datuk-datuk, datin-datin kan, risaulah saya kan. Tapi tak apalah, yang dikuah hormat Datuk Ketua Polis Selangor, seterusnya Timbalan Ketua Polis, semualah yang hadir pada malam ini. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah adik budi dengan bahasa. Jadi mohon maaflah atas segala kekurangan. Bukannya apa kan, bab kata orang datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jadi adab tu nak kena jaga. Saya minta maaf lah, banyak-banyak ujung rambut sampai ujung kaki. Biasanya dekat atas meja ni, dekat atas rostrum ni ada salutasi tu. Saya sebut yang itulah ya, kenamaan-kenamaan ni lah saya sebut. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, panjanggalah keranji dikait, halban tua kedidi menyanyi, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Bunga cempaka berseri-seri, melati layu di petik penghulu, asmara cinta menampi janji, pelangi rindu di lastik jerebu. Salak dipangkin sebiji hilang, jerami padi merungkup kayu, hendak kahwin dengan yang disayang, mengharapkan cinta mekar selalu. Sutera kembayat pakaian asing, berseri-seri keraplah dipandang, cinta karat kenangan bersanding, suami isteri mengharap sayang. Melurut lalang risau kerengga, panjang betul. Ke bukit indah hutan diredah, hidup girang bergerau senda, tergigit lidah janganlah amarah. Berangan-angan dah yang bercelak, selendang labuci tebal sulaman, sayang isteri tinggalkan, sayang di tangan-tangan sayangkan anak, sayang isteri tinggalkan. Maka hari ini tajuk yang telah diberikan kepada saya ni adalah tajuk yang paling berat sekali, iaitu wanita anugerah terindah. Bila sebut wanita, faham wanita tu, anugerah tu faham. Tapi bila nak mengaitkannya dengan yang terindah, kenapa agaknya? Jadi sampaikan satu tahap kan, kepada yang non-Muslim yang risau, saya ceramah international, yang bukan Islam pun boleh ambil poin saya. Malahan ramai yang bukan Islam pun dah kenal saya kan. Dia yang tung-tung dia panggil saya, sebab saya buat bunyi gendang itu kan.
Ada satu saya beli barang uncit kat satu kedai Cina ni. Wah, you banyak untung sekarang ah, dia kata. Untung kan cerita. Kan dia tegur saya. Saya kata tak adalah untung mana sangat, syukur ajalah kan. Malahan sampai satu tahap dalam satu hadis Prophet Muhammad, Nabi Muhammad begitu apa? Dia kata barang siapa menggembirakan anak perempuan, darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takut ke Allah SWT dan diharamkan daripadanya menyentuh api neraka. Bayangkan menyayangi anak perempuan tu disebutkan dalam hadis. Dan begitu juga kan, Nabi ada ajar kalau dengan anak perempuan usapkan kepala dia. Kemudian dia sebut bukanlah golongan kami siapa-siapa yang tak sayang kepada kanak-kanak dan tidak memuliakan orang tua. Jadi dia sebutkanlah. Dan sambil dia pegang kepala anak perempuan dia. Pohon zaitun di hutan lebat. Ibu berdiri melihat pesawat. Inilah pantun perempuan hebat, selalu mandiri dan berhati kuat. Baju batik kirim ke Italia. Jangan lupa sama celana. Wajah cantik berhati mulia. Itulah perempuan penuh pesona. Bunga berduri tumbuh merambat, tinggi merambat ke pohon kurma. Kalau mencari wanita hebat, pilih saja yang amalkan agama. Ronda kereta berbahan timah bergerak cepat ke Jordania. Memang wanita terlihat lemah, tapi bisa menghancurkan dunia. Bapa pejabat beri sambutan. Bendera jatuh dalam ribaan. Wanita indah penuh kelembutan, hatinya tegar hadapi cubaan. Bila sebut wanita, semua kaitkan dengan cubaan, ujian. Malahan kalau kita tengok, wanita lah yang paling banyak sekali menanggung penderitaan. Pergi ke hospital, tengok saja pesakit yang mengalami penyakit yang berkaitan dengan stress related diseases banyak dilanda oleh kaum wanita. Wanita dikatakan menanggung banyak masalah dalam kepala dan hati jiwa sanubarinya, katanya. Sehingga kan wujudnya drama perempuan itu kan, seolah-olah macam kejam sangatlah lelaki ni, macam tu lah kan, macam tu lah kan. Macam-macam penderitaan wanita menanggung. Nak pula waktu PKP gitu kan, dalam tempoh PKP, Allah Akbar, kesian orang perempuan paling kesian PKP itulah. Bila tak boleh keluar, dengan anak-anak nak PDPR lagi, dengan urusan nak masak lagi, urusan rumah tangga lagi, kemudian menghadap pula suami yang selama ni tak ada kat rumah, tiba-tiba ada kat rumah je. Macam-macam cekadak tu ini nak kan. Tapi itu tak terpakai pada polis, anggota polis lain. Kesian saya tengok. Saya berani cakap, baru saya ceramah pergi tadi, saya kata orang Malaysia ni dia gemar kalau menyalahkan orang buat menghukum. Contohlah dia kaitkan polis ni dengan rasuah kan? Orang kaitkan. Kalau orang Malaysia ni memang macam tu. Kalau seorang yang kena, dia dalam istilah Jawa tu apa, generalization macam tu. Dia pukul rata, habis semua kena. Seorang rasuah semua macam, alah memang semua macam tu. Tapi tak kan? Ingat, bukan semua lelaki seperti Emel, bukan semua wanita seperti Kalish. Saya tak tengok orang share dan TikTok kan? Jadi jangan kita hukum pukul rata je, jangan. Tak kan? Sebenarnya ramai lagi lelaki yang baik. Itu saya paling sedih sekali itulah. Saya tengok polis kesian. Waktu Perdana Menteri pada ketika itu umumkan, dengan ini diumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Maksud tu kan ya? Orang Malaysia ni punya Allah, dia tak tahu. Saya terbayang polis kat Roblox tu lagi lah tension. Itu yang saya bila lalu kat Roblox tu nampak kesian. Saya tanya berapa orang bang? Ustaz, kita orang 4 orang yang bertugas. Yalah. Saya bila pergi barang dapur tu, balik tu saya bungkus nasi ayam. Saya bungkus 4. Sampai kat Roblox yang sama dah 6 orang pula. Mana kau hal tadi 4 orang, apa hal kau scam aku ni kata. Tak ada, baru nak tukar shift. Oh ya ke kata kan. Sian dia orang. Tapi bagus, ramai juga orang yang prihatin. Ada tu dia bagikan apa, mobile toilet, ada yang bagi fridge, dia boleh tarik connection, boleh pula kan letakkan air sejuk. Bagus, ramai yang fikir. Itu saya kata tadi,
Jangan kita pukul rata. Tapi hari ni wanita anugerah terindah. Memang betul. Itu sebabnya antara ayah dengan ibu memang diutamakan ibu dulu. Siapa yang perlu dihormati? Nabi jawab ibumu. Siapa lepas tu? Ibumu. Siapa lepas tu? Ibumu. Lepas tu baru ayahmu. 3 kali ibu baru dapat ayah. Macam itulah orang lelaki. Kedudukannya di hujung sekali. Tapi bila ditinjau-tinjau waktu peristiwa Isra wal Mi'raj, kan, Nabi tinjau dalam syurga, Nabi tinjau dalam neraka. Dalam neraka ramai orang tahu. Lah saya ingat tak tahu dia. Lawan tetap melawan. Itu masalah tu. Kan? Tapi betul lah tu, ibumu. Itu sebab kita tengok banyak kelebihan pada orang perempuan. Sikit-sikit ibu. PIBG. Ibu dulu baru bapa. Nampak tak? Kadang-kadang yang datang mesyuarat PIBG itu pun ibu je datang, bapa tak datang. Rasa nak buang je B tu, bapa tu. Kan dah jadi pig pula, dah babi pula, macam mana? Jadi letak jugalah B tu kat situ, PIBG. Letak jugalah, kan tempat tak ada. Lagi teruk rupanya. Ibu pejabat polis kontinjen. Ibu juga sebut. Mana ada bapa polis kontinjen? Tak ada. Ibu negeri tak ada, bapa negeri. Ibu roti, bapa roti pun tak ada. Yang ada kalau tak elok, dua-dua ada. Ibu ayam, bapa ayam, dua-dua ada. Tapi yang elok-elok tak ada. Itulah lebihnya orang perempuan, kan? Itu yang saya selalu sebut orang perempuan. Ya Allah, tabah aja. Abang Tesla buat macam-macam, dia setuju je. Ya, kan? Tajuk ni sensitif, kan? Itulah, kan? Teruk orang lelaki 2-3 minggu ni, kan? Asyik kena tanya soalan tu je, kan? Tapi betul, kelebihan ibu, kelebihan wanita cukup banyak. Nampak je orang perempuan tak kuat, tapi dia boleh settle kemas satu rumah. Macam mana cakap perempuan tak kuat? Dia boleh lipat kain berapa bakul. Macam mana nak cakap orang perempuan tu, macam mana dia tak kuat? Dia boleh pakai baju perkep tu bertahun-tahun dah. Mana pernah bertukar logo? Macam tu lah coraknya, tak tukar. Daripada aku sebelum Samsul Rebat lagi datang, sampai masuk dalam studio TV Hijrah, itulah bajunya. Tak ada baju lain. Bawa-bawa lah tukar. Puspanita pun dah tukar dah baju berapa kali dah. Tu tukar lah perkep ni. Ni dah halang-halang orang rumah Ketua Polis Negara pun datang minta bawa lah cadangan. Tu tukar lah baju tu, kan? 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 Iya. Tapi cantik. Bahkan tak cantik. Ni dah berkilat dah ni. Dulu kusam je. Sebab tu je yang ada, kan? Sekarang ni dah canggih. Dia dah kain satin yang kilat-kilat sikit, kan? Okey lah, macam tu okey. Nampak cantik lah, kan? Ni macam tu lah. Lelaki pun kena buat juga baju khas untuk dia, kan? Macam tu lah. Jadi kesemewaannya banyak lah orang perempuan ni, banyak, kan? Orang kata perempuan tak kuat. Tengok, kalau tak kuat, takkan orang perempuan boleh Allah Ta'ala bagi kekuatan. Tuhan bagi kekuatan untuk dia mengandung 9 bulan tau. Dia boleh tahan. Ada yang allergic, ada yang macam-macam. Nak makan itu, nak makan bubur dekat Night Circle. Sebab saya makan kat situ tadi. Tak adalah. Nak makan bubur, dia kata. Nak makan ni, nak makan ayam, nak makan itu, macam-macam. Ada nak kunyah tisu, macam-macam orang perempuan ni. Dia bila dia mengidam, dia nak beli kereta, dapat steering jadilah. Steering kereta apa? Tesla, dia kata. Bayangkan contoh lah. Dia kadang-kadang orang perempuan, dia mengidam tu, jangan main-main. Orang tu dulu, kalau boleh kita penuhkanlah keinginan dia. Betul. Tu belum cerita lagi orang perempuan tu. Allah Ta'ala takdirkan dia rajin beranak. Kejap-kejap beranak, jap-jap beranak rezeki. Assalamualaikum, salam, beranak dia. Assalamualaikum, salam, beranak. Saya bagi salam, menyahut, beranak lah. Ada yang seorang tu tak sempat bagi salam, tepuk nyamuk, beranak. Tu rezeki. Tu ada. Orang perempuan sakit bersalin, bukan sikit-sikit, ya Allah. Bukan sikit-sikit. Menurut kajian, kesakitan orang perempuan melahirkan anak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Sian orang perempuan.
Itu dengan tahap itu sakit tu, dia boleh cakap tu, bang, jangan lebih 4 tau anak kita. Maknanya dia sanggup 3 kali lagi. Itu hebat orang perempuan. Orang lelaki paling sakit dalam hidup dia sunat. Tak ada siapa yang sanggup mengulangnya lagi. Bercakap dengan anak bukan main lagi. Masa khatam beramai-ramai, anjuran perkep dan juga ni baka. Tak risau loh, sikit je, macam gigit semut je. Cuba ayah sekali lagi tengok. Diam ayah. Cakap berani lah kan. Iya, orang perempuan macam tu lah. Tu sebabnya orang lelaki tak patut sangat kalau dia tak temankan isteri dia bersalin. Temankan. Ini apa alasan orang lelaki tak nak teman? Apa dia? Takut darah. Itu polis tu. Apa benda takut darah? Kan? Teman. Saya ajar macam mana cara. Masuk dalam bilik labor room tu, teman tu pandang muka isteri. Jangan pandang tempat lain, pandang muka je. Belum pernah lagi yang perempuan bersalin darah keluar kat muka. Tahu, pandang dia dan cakap tu biar betul. Abang, sabar. Sakit bang. Sabar. Sakit bang. Ya abang tahu. Mana abang tahu? Dah kena marah dah. Mana dia kita tahu? Jangan salah cakap. Lepas tu tengok dia punya azabnya beneran. Push. Allah sakit ni. Push. Kadang-kadang ada 8 jam. Ada sampai sehari lebih. Tak keluar-keluar. Tu belum cerita orang kejap 4 cm, kejap 2 cm, kejap 4 cm, 2 cm. Kejap buka, kejap kuncup, kejap buka, kuncup. Budak tu kejap tinjau-tinjau masuk balik. Dia main cak-cak je. Nak keluar tak jadi. Dia main cak-cak je. Iya, betul tak kan orang perempuan? Ada yang macam tu. Dah masuk labor room, keluar balik. Dahsyat lah orang perempuan ni. Nak cakap apa? Tu sebab orang lelaki kadang bila dia teman boleh tahu azabnya orang perempuan nak bersalin. Lepas tu bila dah lahir anak tu menitis air mata suami. Dah lah sayang. Cukup lah. Tak payahlah beranak lagi. Abang, takkan seorang je anak kita cukup. Abang tak sanggup tengok isteri abang sakit macam ni. Bagi orang lain pula. Kalau dia cakap macam tu, terbuka balik jahit dia kata apa? Kau jangan bergurau dalam labor room macam tu tu. Tak ada. Hati-hati. Betul. Tapi itu kelebihan perempuan. Malahan antara kelebihan wanita yang Nabi Muhammad sebut, pertama, wanita yang solehah yang baik itu lebih baik daripada 70 lelaki yang soleh. Bayangkan. Seorang wanita yang solehah lebih baik daripada 70 lelaki soleh. Tu dia. Hebat orang perempuan letak. Kedua, barang siapa mengembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang yang menangis kerana takut Allah. Seperti yang saya sebut awal tadi lah. Ketiga, barang siapa yang membawa hadiah barang makanan dari luar ke rumahnya, lalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedekah balik bagi anak perempuannya, bagi isterinya. Macam tu. Pahala dia, ya Allahu Akbar. Seperti bersedekah. Walaupun keluarga sendiri. Baliklah. Beli apa-apa barang. Kan? Sesuaikanlah dengan isteri bagi apa. Orang perempuan ni dia janji ingat. Dia tak nak hadiah besar-besar pun. Kecil-kecil pun tak apa. Macam Habib jual tu. Kecil je. Tak payah besar-besar sangat. Mesti dia happy punya. Kan? Ini bawa balik lato-lato. Buat apa? Kan? Lato-lato bagi bini je. Buat apa bang? Mana tu kalau kau boring, kau boleh main lato-lato ni. Tapi saya tengok hari tu dekat Kalimantan tu, yang keluar dalam berita tu, budak tu juara lato-lato tu, dia boleh pukul 4 jam. 4 jam. Juara dekat Kalimantan tu dapat kambing seekor, siap reben. Kambing tu, bening kambing tu, ngaku-aku dia rebennya. Budak tu menang 4 jam. Juara dia. Dahsyat betul. Tak makan, tak minum. Mega istiqamah betul lah dia. Kan? Kemudian keempat, hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki. Maka barang siapa yang menyukakan anak perempuan, seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail alaihissalam. Macam tu. Kan? Utamakan anak perempuan daripada anak lelaki. Kesian, anak perempuan ni dia lemah. Biar, alah manja sangat anak perempuan. Tak, anak lelaki pun dia faham. Anak lelaki kan dia tak suka dimanjakan. Anak lelaki dah besar sikit, I love you. Malulah. Dia malu kadang. Tapi anak perempuan dia sampai besar, dia memang manja. Kan?
Kemudian wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku di dalam syurga. Itu sebab orang perempuan kan bila dah tua-tua nanti kan, banyak-banyakkanlah tidur rumah anak. Maksudnya singgah rumah anak ni, macam tu kan. Nampak tu? Kemudian barang siapa mempunyai 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa dan tanggungjawab, maka baginya adalah syurga. Didik. Sebab apa? Nak didik anak perempuan ni bukan senang. Kan orang tua-tua dulu kata kalau jaga lembu sekandang pun okey lagi. Lebih mudah lagi nak jaga anak perempuan seorang. Nak pula sekarang zaman dia. Zaman dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka. Kena sabarlah banyak-banyak jadi penjawab awam, kena sabar banyak-banyak jadi pemimpin. Sebab hari ni siapa-siapa yang memimpin pun susah. Ni pandangan saya lah. Disebabkan zaman media sosial. Sikit-sikit viral. Kita cakap banyak ni, tapi dia potong ambil mana yang nak belasah orang, mana yang sedap je. Yang sedap nak dikenakan. Macam tu lah. Macam tu dengan penjawab awam. Yang polis buat kerja tak cerita, yang masalah tu dicerita. Yang tu dia highlight kan. Dia kata ni lah polis pikat kejam lah, inilah. Yang polis kena langgar, kena lunggah dekat roadblock, dia tak kira. Yang polis yang cacat kekal sebab kena langgar, sebab orang yang langgar roadblock yang tak patuh peraturan, tak kira. Kan yang tercedera semasa bertugas, kan kita tahu macam-macam lagi. Tapi itulah dia. Kemudian daripada Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa diuji dengan satu daripada anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. Buat baik, kan? Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Tak pernah cerita bawah kaki bapak, tak ada. Memang kaki ibu juga, kan? Sebab kena buat baik dengan ibu. Sampai bila-bila kena buat baik dengan ibu kita. Walaupun ibu dah tak ada, tetap buat baik pada dia. Wanita yang taat khidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana pintu ini kenaki dengan tidak dihisap. Itu dia. Orang perempuan cukup senang masuk syurga sebenarnya. Jaga 4 perkara. Pertama, jaga solat. Yang kedua, jaga puasa. No problem. Yang ketiga, jaga maruah diri, maruah suami. Jaga maruah diri, maruah suami. Kalau orang burukkan suami kita, jangan kita mengiyakan, kita pertahankan. Saya dengar, aku tengok laki kau macam tak kerja, duduk rumah aja, pahal. Contohlah kan, contohlah. Tak adalah, dia kerja, cuma dia banyak kerja part time kan. Jadi malam memang dia kerja. Akak doa lah sesama biar dia dapat kerja tetap. Contohlah kalau suaminya tak kerja kan. Ini dia sama naik dengan orang tu. Dia tengok laki kau tak kerja, memang nyusah orang, mati lagi baik. Jangan macam tu. Orang perempuan tak boleh macam tu, dia kena backing. Tengok suami kau tu relax, macam tak kerja, ponteng kerja ke apa? Tak adalah, dia memang kerja. Cuma memang dia ada tugasan khas, memang dia tak boleh nampak sangat dia ada kat pejabat. Macam tu pula. Macam tu. Selalu nampak dia minum je, itu pasal satu dia punya penyamaran dia. Macam tu. Jajak minum. Memang tu teknik penyamaran yang paling berkesan sekali. Kononnya lah macam tu kan. Jadi makna kata backing, jaga maruah diri. Lepas tu kita pun jaga maruah diri kita juga kan. Jaga maruah diri kita. Jadi macam jangan kita sampai orang kenal kita atas sebab-sebab negatif, sebab yang malu nanti suami kita. Jangan. Sebalik lelaki yang hebat itu ada wanita yang hebat. Itulah. Iya. Kerana lelaki yang hebat belakang dia siapa? Siapalah isteri dia? Semua orang tanya. Nampak kan? Lelaki yang hebat, Datuk Ketua Polis Negara, siapalah isteri dia katnya? Orang tanya. Yang Amat Berhormat Menteri Besar, siapalah isteri dia? Orang tanya. Syamsul Debat, siapa isteri dia? Orang tanya. Agaknya lah macam. Ya betul. Macam yang ni orang tahu dah siapalah bini dia. Tengoklah kat perkap tu kan? Dah tentu polis kan, orang tengok siapalah isteri dia yang hebat. Sebab apa? Orang perempuan biasa berada di sisi suaminya. Dan yang keempat, taat perintah suami. Taat perintah suami. Kalau jaga empat-empat ni kata Nabi, jaga solat, jaga puasa, jaga marah diri, marah suami, taat perintah suami, maka masuklah ke dalam syurga. Ikut mana-mana pintu, ikut pilihan hati kamu. Tengok punya bertuah orang perempuan, siap boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih dapat masuk untung. Ni semua neraka ni, termasuk yang bercakap ni. Iya, sebab susah. Orang perempuan dah jaga ni. Okey dah, masuk. Macam tu. Lelaki
Dah jaga ni, dah jaga ni, dah jaga ni. Dah, nanti dulu. Mak kau dulu tak settle. Anak perempuan ni kau tak settle kan? Tak settle lagi. Mak saudara kau ni dulu dia minta tolong kau tak tolong dia. Mak saudara tak ada baris lain. Kita pun kena jawab. Tu boleh jadi lagi jawatan ni ketua polis Selangor lagi. Kena jawab. Kena jawab juga. Kena jawab. Ketua lorong pun kena jawab. Ha, ketua polis balai kena jawab. IO kena jawab. Itu semua jawatan-jawatan, walaupun sekecil-kecil jawatan akan ditanya. Jangan minta. Ya, tanyalah yang bahagia Datuk Seri tu rumah kepada Datuk Menteri Besar kita, cuba tanya. Dia rindukan zaman sebelum jadi MB tu. Rindu zaman boleh dating-dating, makan kedai tom yum. Iya. Saya kenal lah dia macam mana. Dia very simple person. Dalam bahasa Jawanya. Dia memang betul. Dia satu-satunya sampaikan watikah dekat Kota Kampung pakai plekat dia. Relax dia. Saya masa jumpa dia, ya Allah, memang humble. Daripada masa zaman belajar sampai sekarang saya kenal dia. Memang kita orang sama lah dulu, sama debat dulu. Betul. Jadi mana kata ada wanita hebat di sebaliknya. Tu sebab orang perempuan nak masuk syurga senang. Jaga je. Taat perintah suami. Boleh tak orang perempuan? Mulai saat ini taatlah segala perintah suami. Faham? Apa suami nak tu setuju je. Faham? Faham ke tidak? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham ke tak? Setuju tak? Tengok tu macam mana. Susah betul. Cubalah sangka baik dalam hidup ni. Taat. Kalau suami suruh sign, sign. Tak, suami nak transfer tanah nama kita. Cuba jangan sangka buruk. Allahu Akbar. Dengan pakai baju perkap ni, sangka buruk aja. Cuba sangka baik sikit, kan? Kemudian wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan di laut, burung di udara, malaikat di langit, matahari dan bulan, semuanya beristighfar baginya selama mana dia taat pada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya. Semua doakan kita. Nampak tak? Nampak taat pada suami. Macam mana bang? Boleh tak nak keluar, nak lepak dengan member jap hari ni? Tak payahlah, hari ni duduk rumah aja. Rehat. Itu tak boleh. Nampak. Boleh lepak je. Dia gendum tak boleh. Sama ni kan. Menyaut, tetap menyaut. Kadang-kadang suami, akhirnya suami kenalah bagi. Tadi kau tanya aku, bila aku tak bagi kau marah kenapa? Suka hati abang lah, abang nak bagi tak nak bagi. Lepak, cubalah abang. Dia baca lah. Abang lepak, okey kawan abang. Bila lama, bila tengah malam, tak apa pun. Semua dia baca je. Yelah. Orang nak lepak kat mana? Starbucks. Starbucks. Aduh, suka hati lah. Kan? Contoh. Dengar je cakap suami tu. Betul. Cuba tengok. Ni Datuk Sasikala. Kan? Cuba tengok. Kalau orang lain dia lain tau. Yang Cina, India dia lain. Kadang-kadang dia angkat suami dia tu. Memang tinggi betul. Saya rajin tengok filem Tamil. Tahu, filem Tamil saya tengok. Kadang-kadang orang perempuan ni dia takkan makan selagi mana suami dia makan. Suami dia dah makan, baru dia makan. Yang moden sikit tu dia makan sama dengan suami dia. Yang lagi moden dia makan dulu pada suami dia. Saya tak pastilah ya. Dia tengok yang mana. Tapi betul. Sebenarnya taat pada suami, hidup kita akan senang, tenteram. Semua yang suami sebut itulah yang terbaik. Ya. Itu yang terbaik. Faham orang perempuan? Macam tak puas hati. Itu susah betul lah kan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, siapakah lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab baginda, suaminya. Siapa pula berhak terhadap lelaki? Jawab Rasulullah SAW, ibunya. Nampak? Perempuan tu nampak dia sebut juga. Itu sekali itu isteri Nabi tanya, siapakah perempuan yang pertama akan masuk syurga? Dia sebutlah nama seorang ni. Lah, nama isteri seorang sahabat ni. Lah kenapa bukan aku? Aku ni isteri Nabi, kenapa aku tak boleh masuk dulu? Kan? Susah je. Inilah dia. Kan? Bak kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak, bersantun. Bak ni, belum apa-apa dah bagi air. Kan? Nampak? Adab nampak. Macam ni lah sepatutnya. Kalau bagi dekat suami pun mesti beralas.
cawan dengan alas. Abang menjemput minum bang, macam tu bagi. Jadi suami pun sambut elok macam tu. Faham? Macam hari ni tak cawan beralas. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi kan, berapa banyak cawan PDRM yang elok pair, kenapa bagi cawan ni? Contohlah kan. Tak adalah. Alhamdulillah, syukur. Syukur berapa banyak. Maknanya bagi macam ni, jemput minum bang, macam tu. Ini tak perempuan kadang-kadang. Betul, orang tu duduk ke pantangan dia. Kalau bagi cawan tak ada alas. Betul tak? Dia lemparnya macam miskin sangat. Wahal memang miskin pun. Tapi maksud orang tua ni miskin apa? Miskin adab. Nampak tak? Ataupun bagi suami, bang minum bang. Ingat kelab malam apa? Jadi mesti bagi dengan alas. Jangan berlagak dengan cawan IKEA kau tu. Kan? Mesti bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebabnya yang kisah tadi tu, yang isteri Nabi tak puas hatilah, kenapa lah dia pula masuk syurga dulu. Dia pun pergi tengok, dia pergi tinjau, dia bagi salam, boleh tak aku nak masuk dalam rumah kau ni? Dia kata apa? Tak boleh, aku tak boleh bagi kau masuk. Kenapa pula? Sebab aku belum dapat izin daripada suami aku lagi. Nampak? Nak bagi orang masuk dalam rumah pun kena minta izin. Ini orang perempuan zaman sekarang kadang-kadang bukan yang perkep lah, tempat lain. Weh, laki aku tak ada, line clear. Kau datang sekarang. Tak boleh macam tu. Mesti minta izin suami. Nak masuk rumah minta izin suami, keluar rumah pun minta izin suami. Nampak tak? Jadi esok tu dia datang lagi. Hari ni boleh masuk? Hari ni boleh masuk. Aku dah minta izin daripada suami aku. Nampak? Lepas tu dia nampak, dia kemas-kemas rumah. Kenapa kau kemas? Tengok. Kenapa perempuan kena kemas rumah? Sebab aku tak nak nanti takut laki aku balik, suami aku balik dengan sahabat-sahabat dia. Sahabat dia nampak dalam rumah aku berterabur, jatuh maruah suami aku. Itu sebab kena kemas rumah. Sebab nak jaga maruah suami. Bila nampak dia masak, beria dia masak. Masa dia masak tu diikat rambut dia dengan kain. Kenapa kau ikat rambut kau dengan kain? Sebab aku takut rambut jatuh ke dalam masakan aku. Sebab aku nak bagi makanan tu kat suami aku. Cuba tengok kita masak macam mana. Macam mana kambang dengan kodomo lain tu. Macam tu lah kambang dengan rambut kau kat dapur tu. Tu yang suami terperanjat tu. La ilallah, dengar lembaga mana lah masak tu. Rambut tu dekat rumah kena pakai yang terbaik. Orang perempuan kena ingat tu. Kejap lagi saya cerita. Nampak tak? Lepas tu dah masak tu pula, dah siap makanan tu, dia letak kayu sebatang. Lah, kenapa kau letak kayu tu? Inilah kayu yang akan suami aku gunakan untuk rotan aku kalau masakan aku tak sedap. Tapi jangan buat. Ini perlambangan. Maknanya suami boleh tegur masakan isteri. Jangan kau letak kayu tu. Kalau kau letak kayu tu, suami kau cakap, dah lama aku tunggu saat ni. Kan? Maknanya suami berhak tegur masakan kita. Yang masakan you ni masin lah. Nak sedap masak sendiri. Allah ilah garang betul bini. Hui. Walaupun jawatan kita timbalan ketua polis negeri, jangan. Jangan. Jadi maknanya kalau suami tegur, oh ya ke bang, masin ke bang? Tak apa, saya ajar. Tak apa. Sikit je masin. Macam tu. Iya. Dan lepas tu, lepas dia dah masak, dia letak kayu tu, dia buat apa? Dia masuk dalam bilik, dia kemah bilik dia cantik-cantik, tabur bunga semua. Kenapa? Biar suami aku seronok tengok bilik kami. Kemudian dia kelang kabut. Kenapa? Dia sapu-sapu bubuh dia, hias lap muka dia, tak ada minyak-minyak lagi dah. Lawa-lawa, dia pergi depan pintu, dia tarik kain, nampak peha. Kenapa macam tu? Biar suami aku geram tengok aku. Tapi kita jangan buat. Kalau kita buat, jiran tengok dulu. Kan? Lagi satu lagi, kadang peha pun dah tak berapa diisi dah, tosah lah. Tosah. Takut daripada geram langsung layu, tosah. Ya, jadi makna kata pakai yang terbaik. Sanyalah suami, abang suka sepakai apa? Cecakap. Suami pun cakap, abang suka kalau kau tak pakai apa-apa. Janganlah macam tu. Cakaplah tu betul. Abang suka, ikut suami. Abang suka kau pakai t-shirt yang ngam-ngam badan. Abang paling suka kau tak payah pakai tudung kat rumah, tapi pakai baju perkep. Kau pakai.
Contoh. Dengan name tag sekali dia. Contohlah dia kata. Contoh. Contoh. Mana tahu? Kan. Abang suka saya pakai apa? Abang suka tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Masak pun berkembang dengan telekung kan. Mana tahu? Iya. Orang perempuan kena tahu nak tarik perhatian suami. Balik rumah kan, Dia kita dengan orang lelaki ni, orang perempuan jaga apa tau? Pertama jaga mata. Jaga mata suami. Pakai elok-elok, lawa-lawa. Contohnya kan. Contoh kita tengok. Hari apa kalau kita tengok hari ni hari apa? Selasa. Contoh kita katalah hari Ahad kita pakai baju ikut bentuk badan walau berapa pun dah bentuknya. Lepas tu berdiri depan pintu macam mana? Suami naik motor terlajak sampai ke parit tu. Salah rumah aku ni. Kan? Lepas tu hari Senin pakai bikini. Lepas tu kain batik kat tepi. Lepas tu hari Selasa pakai jaring. Kan? Gila lah. Dekat dalam rumah, bukan kat luar rumah, dalam rumah. Barulah suami yang datang dengan ceramah ni, dia tanya, "Weh, hari ni hari apa?" "Selasa." "Oh, tak boleh lambat ni, hari ni jaring ni." Dia dah tahu dah. Macam tu, faham? Macam tu lah. Dia tahulah jadual dia. Ini bukan tak tahu, nampak kebanyakan lah, bukan orang sini lah, tempat lain. Dia sampai rumah kan, dia rentap tudung tu, rap je tu, kembang. Lepas tu dia pakai baju binatang. Mula cari tak dekat kediaman rasmi Menti Besar, tak saya tahu, tak tempat lain. Baju binatang, baju kelawar, mencari habitat. Itu yang kadang-kadang orang lelaki balik rumah ada anak perempuan 2-3 orang, berapa ekor lah kelawar ni. Itu salah tu. Kan? Iya, jaga mata. Kedua, jaga hidung. Wangi-wangi. Nampak suami nak balik, spray. Alamak, dah sampai dia capai mana sempat, zrap, baygon spray. Kan? Shield talk, fumakila, bantai lah. Apa lain sangat kau ni, musim denggi bang, dia kata. Lepas tu jaga apa? Lepas tu jaga perut. Jaga perut, tanya suami. Suami nak makan apa? Masakkan untuk suami. Dan suami pula, jangan kita suruh dia masak tapi kita tak siapkan bendanya. Orang lelaki tu gemar kadang, tak masak ke? Tak masak ke? Itu yang bini bengkak tu. Itu yang bini dia jawab ni tu. Cuba abang tengok dalam tayar tu apa binatang ada dalam tu. Siapkan bendanya. Jaga perut. Dan yang keempat, jaga telinga. Jangan cakap benda yang pasangan tak suka. Baik lelaki, baik perempuan. Kena jaga. Selalu saya bagi tips tu. Kan? Betul. Tu sebabnya kalau kita tengok kunci kebahagiaan dalam rumah tangga ni, kunci kebahagiaan rumah tangga ni ada 5 kunci. Saya selalu share tu. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spare. Pertama, kunci rumah. Sistemkan kekeluargaan kita ikut sistem beragama. Ikutlah agama masing-masing. Kan? Biasanya agama mengajar benda-benda yang baik. Kalau Islam, sistem Islam lah. Orang perempuan, wanita bangun awal. Biasa orang perempuan yang bangun awal. Kejut suami. Bang, bangun. Macam tu. Kadang-kadang suami ni kan, dia tidur dia penat. Isteri ni pula bangun, dia lepas nyawa dia je. Dia ambil wuduk, dia semayang, dia tengok suami dia dekat katil. Dia pun semayang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia lah paling khusyuk nak masuk syurga seorang. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia lap muka dia. Dia pandang suami tak katil. Neraka lah orang tua ni. Jangan. Cakap baik-baik dengan suami. Tahu? Abang, kejut apa? Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh.
Kau mengejut, kau mengajak ni, dia kata. Kan? Habis dia susah nak bangun lah ustaz. Kejut subuh seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka kan tu dah bangun semayang. Ya, betul. Kejut. Kejut isteri. Kejut suami. Solat sama-sama. Nampak tak? Abang, bangun bang, kita solat sama-sama bang. Ayolah, pergi kejut anak kita, kita solat sama-sama. Kesilapan isteri kena jawab apa? Kesian bang, budak tu tidur tak puas lagi. Tak. Anak-anak yang umur seawal umur 4, 5, 6, 7 ni paling senang nak ajar dia solat. Paling senang nak kejut dia berbandingkan anak-anak yang berusia 40 tahun ke atas. Kejut dia bangun tu solat sekali dengan kita. Nampak tak? Barulah ayah tu steady. Kan? Ayah ni semua dah ada ya. Anak ngantuk mak kat belakang. Allahu Akbar. Bar. Anak kat belakang, wui ada gema wui. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Betul. Lepas bagi salam, zikir. Lepas zikir, doa. Ya Allah, suami dia baca doa sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikanlah keberkatan kepada kehidupan kami. Sungguhnya kami sedar kami banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, aku sayangkan istriku, ya Allah. Happy tak? Aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak-anak semua tengok mak ni. Ya mak panas-panas, sibuk je lah. Aku juga sayangkan anak sulungku, Long, ya Allah. Long, nombor kau lah Long. Aku sayangkan anakku yang kedua, Ngah, ya Allah. Ngah, nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga, Alang, ya Allah. Tahu tak apa, dia jawab. Anak akan happy bila kita doa tersebut nama dia, dia happy. Ya Allah, sesungguhnya anak sulung kami ini bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ini. Ya Allah, dia harapan keluarga, ya Allah. Alung pandang adik dia. Berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka Long. Angah tanya, kenapa Long? Subjek ambil 9 je. Ayah pun tak tahu anak ambil subjek berapa. Parah betul. Lepas tu, doa tu, kadang-kadang dia dengar imam kan, dekat surah Khalid Al-Walid tu kadang dia doa, ada time tu. Alhamdulillahalamin, hamdan syakirin, hamdan wa mazidah. Ya Rabbana kalhamdi kama imbaghi li jalalatika karim azza sultanik. Ridaka kami sahaja kawan nar. Ada yang dengar, ada yang tak dengar kan. Dia doa macam tu. Ya Allah, Kau berikanlah aku, ya Allah. Aku dah lama ingin, ya Allah. Kau pemudahkanlah urusanku untuk lagi, ya Allah. Isteri kat belakang, amin. Amin, ya Allah. Amin. Makbul. Kalau tak berapa jelas, jangan amin. Ya Allah, kau berikan aku, ya Allah. Kuat sikit. Cakap macam tu. Ataupun suami kalau nak tegur isteri, dalam doa paling baik sekali. Sebab kita bukan takut isteri, tapi isteri menakutkan. Tak adalah. Ya Allah, Kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Isteri kat belakang, pahal. Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Menyaut, tetap menyaut. Itu cerita dia. Ya, yang pertama, kunci rumah, sistem kan ikut sistem beragama. Kan? Ikutlah pahaman dan agama masing-masing.
Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Carilah rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Kenapa? Sebab Nabi kata carilah rezeki yang halal, sungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Memang kita kerja ni, kerja dalam PDRM takkan kaya. Saja nak tengok respon, tahu tak cakap, bukan. Sebab kaya tu pun subjektif. Kadang kita dengar pengumuman, bagi menghargai jasa penyawat awam, diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Sian penyawat awam. Dah lama tak dapat sebulan gaji. Dah dapat yang kerajaan negeri dapat. Kan? Setengah bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sian penyawat awam federal. Saya bukannya apa. Kalau you all dapat 700, Samsul Debat yang pesara ni dapat separuh. Sama je. Kan? Nah, mudah-mudahan. Sebab apa? Ada yang respon, baik tak ya. Yang seorang tu respon, okey lah, daripada dulu 500, dia dapat 700, okey lah tu. Yang seorang tu berlari kat mesin ATM tu cucuk, belum lagi baru umum. Tak ada. Allahu Akbar. Kita kena belajar apa? Bersyukur. Walaupun sikit, cukup insya-Allah. Okey. Yang ketiga, kunci kereta. Kunci kereta, hala tuju nak bawa keluarga, biarlah ke arah yang baik, ke arah yang Tuhan suka, ke arah mardatillah, ke arah yang diredai oleh Allah, macam tu. Ini kita biar anak-anak kita jaga. Keluarga kita ni jangan nanti kan kejap-kejap pergi lepak-lepak tempat-tempat yang tak sepatutnya. Bawalah tempat-tempat yang baik, bawa dengan ceramah, dengan Samsul Debat, kan? Contoh, pergi masjid, pergi surau, contoh, pergi tempat-tempat yang ada majlis ilmu. Sebab Nabi Muhammad sebut apa? Barang siapa yang mengikuti berjalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Betul. Datang belajar. Nampak tempat-tempat yang baik. Keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga ada satu tiket, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, ibadah sebanyak-banyaknya baru kita dapat. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Maksud kunci spare, suami ada kunci, isteri ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Kita tak boleh nak cakap ini kerja seorang je, dia kerja isteri je, tak boleh. Orang lelaki kena ingat, seperti mana orang lelaki punya hak ke atas isteri, isterinya juga punya hak ke atas suami. Lebih besar. Itu sebab kena buat baik. Kena faham sebenarnya tanggungjawab orang perempuan ni dua je. Tanggungjawab orang perempuan dua saja. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Saya ulang balik, in case kalau dia nak record. Tanggungjawab orang perempuan dalam rumah tangga, melayan suami, melahirkan anak, itu sahaja. Yang lain kemas rumah, basuh pinggan, basuh kain, lipat kain, tonyoh bilik air, cidai kain, besarkan anak, didik anak, kemas rumah, kemas ruang tamu, basuh pinggan, basuh kain, semua tanggungjawab lelaki. Tak puas hati kan. Orang perempuan yang balik kan dia tanya, abang dengar tak yang pasal tanggungjawab suami isteri tu? Abang dengar tak tadi? Abang time tu terlelap tu tak perasan sangat, kata kan. Cuma kena faham, walaupun demikian kebiasaannya orang perempuan sebagai isteri dengan rela hati menanggung tugas suami. Itu sebab suami kena faham perkara ni. Jangan marah. Apa tak kemas rumah ni bukan kerja kau ke? Salah. Ini kerja kita. Itu sebab kita kena puji isteri kita. Kalau balik nampak sepah, kita tolong kemaskan. Kalau nampak bersih, puji. Terima kasih lah isteri abang. Abang pun tak dapat buat, macam mana isteri abang ni buat. Macam tu cakap. Faham tak? Dan orang perempuan, walaupun saya kata dua je tugas dia, melayan suami dan juga melahirkan anak, kadang-kadang melayan suami ni ramai yang fail. Sian. Betul. Kadang-kadang suami dia nakkan sesuatu perkara tu, macam minta sedekah, saya banyak dapat aduan. Orang lelaki nampak ya garang, tapi kadang-kadang atas katil waktu malam macam minta sedekah.
Sian. Siang kau main garang lagi. Saya nak semua tim kita bertindak. Pastikan kita dapat sembuh tempat ni. Pastikan mereka dapat kita tumpaskan. Sampai ke rumah dalam bilik. Orang perempuan nak bagi alasan. Nah, sibuk lah, besok lah, penat lah, nantilah. Alah, mati ke apa? La ilaha illallah, jangan. Sian orang lelaki. Saya tengok muka pun saya tahu siapa yang dah lama macam tu. Kan? Iya. Orang perempuan nak pahala senang je. Belum minta dah bagi. Abang rasa lulus. Macam tu. Macam tu. Belum minta lagi. Abang ni malam ni kerja lewat sikit. Jangan lewat. Malam ni. Macam tu. Ini suami sampai buat surat permohonan. Adalah dengan segala hormat saya merujuk pada perkara tersebut di atas. Pada malam ini saya memohon satu sesi bersamamu. Mulai jam 9 malam atau selewatnya sebelum jam 12.30 malam. Besarlah harapan saya. Sekiranya permohonan ini dapat diluluskan dengan kadar segera. Pertimbangan dan kelulusan segera pihak puan sangat saya hargai. Sekiranya permohonan ini tidak diluluskan, saya bimbang huru hara dan malapetaka bakal berlaku dalam rumah tangga. Sila luluskan dengan kadar segera yang benar suamimu. Tahu tak ada minit apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Kau ajar tak kau ajar? Tekap. Lulus. Faham? Tapi janganlah cakap straightforward sangat. Kan? Yang malam ni jom kita tut. Jangan. Pakai kod rahsia. Pakai kod MOS. Kita laki bini je tahu. Sayang, apa dia? Isteri pun jawab terus, okey. Tapi jangan selalu sangat pakai kod yang sama. Takut anak perasan. Anak pun cakap, kau tengok Ailong lepas ayah buat turut tak lama tu mak mesti masuk dalam bilik. Dia tahu dah. Jangan pakai kod yang sama, jangan. Tahu. Bosa kau lak kau bang. Iya. Betul. Tak, kadang-kadang jangan salah faham tau. Sebenarnya yang dekat atas katil tu bukan yang gitu-gitu je. Kadang belayan tu sentuhan. Pegang tangan, letak kat bahu. Hui, dia punya magnet tu. Jangan cakap. Letak je dekat ni. Lena. Ini tak. Tolonglah pusing bang. Berdengkur tu sangat ah. Berdengkur ke menyanyi? La ilaha illallah. Jangan sampai dengkuran itu dihargai oleh orang ketiga. I tak boleh tidur kalau tak dengar you dengkur. Dia kata. Ui, tepuk tangan Iya. Tak ada. Dia orang lelaki ni, dia sebelum kahwin dia tak pernah tahu. Tak pernah dengar dia dengkur. Orang lelaki dia tak pernah. Orang lelaki mana pernah dah kahwin baru orang perasan dengkur. Sebelum ni masa bujang mana ada. Tak ada siapa cakap pun. Okey je kita tidur. Kan? Tapi betul sampai satu tahap tu dia berdengkur tu, dia terperanjat sendiri. Dia tengok. Ada tak orang lain dengar? Dia terperanjat sendiri tak tahan tu. Tapi memang betul. Dia ada yang sampai tidur tu dia mengunyah tau. Ada yang ngasah gigi, krik kan. Dia tajam gigi dia kan. Ada orang tu dibunyi sombong kapal tau. Sampai pagi. So pagi bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Tapi yang lagi penat pada tu, dia bunyi vibrate handphone. Itu biasa kan? Yang lagi penat pada tu, dia ada bunyi
Macam ada hujung tu, ada lain sikit bunyi dia. Macam tu. Yang lagi penat tu, hujung tu dia ada bahasa Rusia. Orang perempuan saya tanya, pernah tak puan-puan, pernah tak boleh tidur sampai duduk tengok dia dengkur? Pernah tak? Pernah kan? Pernah. Dia sampai duduk tau, dia tengok macam mana. Apalah kau tanggung ni bang. Dan sampai satu tahap tu, dia sampai dekat chorus. Letak kat hidung dia, senyap. Saya hidup lagi. Ada seorang makcik tu, dia kata, makcik dah lama tak dengar bunyi pakcik kau waktu tidur. Barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Nampak? Jadi mulai sekarang, kalau dengar bunyi suami berdengkur, tolong bagi galakan. Teruskan bang. Macam tu. Iya. Dia dalam rumah tangga ni, yang kena jaga, pertama, solat sama-sama, ibadah sama-sama, ikutlah amalan masing-masing. Kedua, makan sama-sama. Orang tua-tua dulu-dulu sibuk macam mana pun, malam mesti makan sama. Betul tak? Makan atas tikar mengkuang pula tu. Adik yang paling bongsu tu makan bersepah tau, dengan muka nasi, rambut mak kita elok-elok makan. Macam tu je. Lepas tu berterabur makan. Lepas tu mak kita buat apa? Dia kibaskan bagi itik ayam makan. Nampak tak? Sekarang nanti kemudian mama suap, nanti berterabur, sia-sia beli meja marble, batu baku, meja marble. Boleh duduk 10 orang, tapi makan berdua je. Nampak tak? Makan sama-sama. Ramai yang tak tahu bila makan sama-sama, anak minta lauk, kita bagi, letak dalam pinggan dia, dapat pahala lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Isteri minta, bang nak ayam tu sikit bang, cubitkan. Abang, apa? Bukalah abang suap. Malulah anak kita tengok. Nak malu apa? Yelah. Dia pun buka. Anak tak pernah tengok. Yo. Anak tak pernah tengok. Makan sama-sama. Yang ketiga, tidur sama-sama. Tidur sama-sama. Kadang yang muda-muda saya tak risau. Kadang yang dah warga emas, kadang mula nak pergi tidur luar tu, menyemak, kesian. Laki tu baru datang nak pegang perut isteri dia. Nak mati untuk ni. Jangan. Tidur sesama. Lepas tu kalau tidur, kena ingat tau, tidur suami isteri yang paling baik, tidur mesti menghadap suami. Pandang sampai lelap. Siapa yang membelakangi suami dan suami dia terasa, bayangkan malaikat akan melaknatnya sampai ke pagi. Tahu? Melainkan permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur dengan muka kau ni. Rambut kambang, bodak sojuk berkapur. Dia baru nak tidur, Allahu Akbar, terperanjat. Ingatkan lembaga mana tidur sebelah aku ni. Kena lawa-lawa pakai. Kan, elok-elok sikat. Iya, tidur sesama. Ini pergi halal, pergi tidur luar. Kesian orang tua tu, dah lah tak ada kain toto. Tarik pula kain ihram, selubung dah macam jenazah tidur kat luar tu. Yang keempat, jalan sama-sama. Anak dah tidur, kunci pintu, naik motor berdua, cepat. Naik motor round satu Shah Alam. Dah ready dah. Bawa motor. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isi kat belakang, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai kat section 7 tu, tap. Tayar bocor. Kenapa bang? Kau lah ni BLM, berat lebih muatan. Turun. Kesian. Turun bertolak lah. Tengah malam,
Yang isteri kat belakang, Allah beratnya helmet ni. Buka helmet, pegang. Berat lagi. Buka tudung, pegang. Rambut kembang, sebelah pegang tudung berjurai, sebelah pegang helmet. Jalan. Masuk sampai kat kuartus tu, jiran semua nampak, semua tutup tingkap. Tutup. Esok semua tanya laki dia, Mat, malam tadi kau ke yang tolak motor malam tadi, tengah malam tadi? Kau jaga-jaga, Mat. Kenapa aku tengok ada lembaga ikut kau? Itu bukan lembaga, tu bini aku. Dia kata, nampak tak? Hello. Ya, tu dia, jalan sesama. Okey, jadi kalau kita tengok pula, apa pula ciri-ciri suami di era zaman sekarang? Untuk menjadi suami yang soleh, pertama, taat melaksanakan perintah serta suruhan Allah dan Rasulnya. Suami yang baik kepada perempuan, wanita anugerah terindah ini, kita mesti taat perintah Allah. Kita jadi imam dalam solat. Nampak tak? Kita mendoakan keluarga kita, cari rezeki yang halal. Kemudian apa? Mampu memberikan nafkah zahir dan batin. Bila kata nafkah zahir dan batin, zahir faham makanan, pakaian, tempat tinggal, orang lelaki wajib bagi pada orang perempuan. Dan bila sebut nafkah batin, tidak hanya yang atas katil itu, termasuk juga memberi didikan agama, itu juga adalah merupakan nafkah batin. Kalau tak boleh mengajar isteri agama, jangan halang mereka belajar agama. Itu orang lelaki kena ingat. Itu sebab kalau buat kuliah-kuliah duha, dia buat kelas-kelas, itu dianjurkan, bagus. Cuma maklumkan pada suami untuk keizinan, itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, sedia memberikan nasihat kepada isteri. Berikanlah nasihat dengan sebaik-baik nasihat. Sebenarnya Nabi dah pesan, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Itulah orang perempuan. Orang perempuan ni pembantu, teman yang setia. Orang perempuan ni bising-bising tu biasa. Orang perempuan masa bila dia tak bising, dia memang bising. Kan? Hobi orang perempuan di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi biarkan dia, itu hiburan pada dia. Orang lelaki kena dengar je. Menurut kota perkataan yang dikaji oleh pakar memori Asia, orang lelaki jumlah perkataan dia bercakap sehari 8,000 patah perkataan sehari. Manakala orang perempuan kota perkataan dia sehari adalah 28 ke 30,000 perkataan satu hari. Masalah yang paling besar adalah dia mesti dihabiskan. Itu sebabnya orang perempuan memang macam tu. So biar je. Pernah ketika zaman Saidina Umar dulu, ada seorang lelaki ni tak tahan kena bebel dengan isteri dia. Dia datang nak mengadu dengan Saidina Umar. Sampai di rumah Saidina Umar, dia tengok Saidina Umar pun kena dengan bini dia. Dia pun kena. Dia pun balik. Saidina Umar nampak dia, sahabat, kenapa? Kemarilah. Tak ada, sebenarnya aku nak mengadu dengan kau. Isteri aku ni dia berletih hari-hari, aku tak tahan. Aku nak mengadu dengan kau, tengok kau pun kena. Tak jadilah aku cerita. Maka kata Saidina Umar, tak ada apa pun kalau ikutkan apa yang dia sebut tu. Apa sangatlah leteran seorang isteri jika dibandingkan bagaimana dia jaga makan pakai aku. Apa sangatlah leteran seorang isteri kalau nak dibandingkan dia jaga anak-anak aku dan membesar dan mendidik anak-anak aku. Betul tak perempuan? Maka dia mengaku dia beletih. Nampak tak? Cuma tinggal lagi, leternya tak ke mana pun. Leteran tu kadang dia nak meluahkan perasaan. Orang perempuan dia gemar meluahkan perasaan, dan kita kena appreciate. Orang perempuan, kata ulama terdahulu, berbanding dengan orang lelaki. Orang perempuan, isteri ibarat tulang yang bengkok, lelaki pula ibarat tulang yang lurus. Sampai bila pun orang lelaki takkan mampu meluruskan kebengkokan wanita, maka lelakilah kena menyesuaikan dirinya dengan kebengkokan itu. Itu sebenarnya. Bila lelaki cuba meluruskan yang bengkok itu, wanita itu akan patah. Hatinya akan kecewa. Hatinya akan gundah gulana. Dia tidak akan bahagia. Itu sebab lelaki kena ingat, menyesuaikan diri kita sebagai suami kepada seorang isteri. Sebab itulah orang perempuan, dia tak ada pilihan banyak. Itulah suami yang dia ada. Tapi lelaki, Tuhan bagi dia kelebihan. Dia mungkin ada peluang-peluang lain, tetapi tidak semestinya digunakan. Dan orang perempuan, sebab itulah dia menyerahkan hidupnya. Itulah lelaki dia. Tak ada lelaki lain. Betul tak orang perempuan? Itu orang perempuan. Itu sebab lelaki perlu belajar menghargai dan mencintai isterinya. Kalau ada yang kata isteri pertama untuk dihargai, isteri kedua untuk dicintai, maka dia salah. Setiap isteri mesti dicintai dan dihargai. Bukan kau pilih
Boleh pula cakap anak dara macam ni, yang dah kahwin macam ni, gila apa? Kan? Bukan itu ukurannya. Berlaku adil ni bukan sama, tapi meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Okey? Kemudian yang keempatnya, lemah lembut dalam perbuatan. Jangan kita kasar. Itu sebabnya saya cerita baru-baru ni, cabaran rumah tangga masa kini. Saya kata, cabaran rumah tangga masa kini. Sebelum kahwin lagi dah ada 3 masalah. Sebelum kahwin, budak sekarang ada 3 masalah. Sekarang satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Sekarang. Rekod tahun lepas, pasangan tu hari ni kahwin, esok cerai. Yang terbaru, menceraikan isteri dengan talak 3 pada majlis yang sama. Dia baru lepas akad nikah, dia baru nak baca lafaz taklik, terdengar keluarga perempuan tersebut, antara tak cukup 1000, dia kata. Maka dia lafazkan talak 3 depan semua orang, isteri dia tu. Itu rekod dah. Kalau ada orang nak pecah rekod tu, dia kena lepas akad nikah tu cerai. Tu kena pecah rekod. Kalau pecah rekod lagi lah. Tapi nak beritahu, 3 masalah yang dikesan. Saya bincang dengan kaunselor-kaunselor, 3 masalah dikesan sebelum kahwin. Pertama, tak mampu. Kedua, tak layak. Yang ketiga, ikhtilat. Apa maksud tak mampu? Tak mampu dari segi kewangan nak membina rumah tangga. Tak mampu. Tapi masalahnya pada orang Islam lah, dimampukan dengan personal loan. Dia pinjam buat pinjaman peribadi dengan sistem riba, interest. Bayangkan dengan duit itu digunakan sebagai benih memulakan rumah tangga. Itu sebab banyak masalah. Kedua, tak layak. Apa maksud tak layak? Tak boleh nak mendidik, tak ada ilmu. Dan yang paling sedih sekali apa? Panas barat. Polis ni berapa banyak terima aduan pasal keganasan domestik ni. Lelaki yang mendera isteri, isteri dera suami pun ada. Ada. Bayangkanlah, tak layak tapi kahwin juga. Ketiga, ikhtilat. Apa maksud ikhtilat? Tak jaga hubungan sebelum kahwin lagi. Tak semestinya dengan pasangan itu. Kadang-kadang perempuan itu dah ada hubungan dengan lelaki lain sebelumnya, lelaki itu dah ada hubungan dengan perempuan lain sebelumnya, menyebabkan banyak masalah timbul selepas itu. Bayangkanlah, pernah berlaku ni, saya cerita saya share. Di sebuah hospital kerajaan, seorang wanita ni melahirkan anak luar nikah yang ke-7. Dia ada 7 dah anak luar nikah. 6 dah ada dekat rumah ni dengan lelaki yang berbeza-beza. Yang ke-7 ni pun lelaki yang berbeza. Bila ditanya oleh pegawai akhlak di hospital, kenapa kak? Kan itu dah 6 ni, kenapa macam ada seorang ni? Yang ni dia dah janji dah nak tanggungjawab. Macam tak bersalah, cakap. Tu belum cerita yang seorang lagi tu. Seorang ibu dan seorang anak perempuan. Ibu dan anak perempuannya melahirkan anak pada hari yang sama, di hospital yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Ini cerita benar, saya kata ni. Itu sebab tak jaga ikhtilat ni. Yang maknya bawa anak perempuan pergi kelab dandut mabuk, lepas tu bawa lelaki tu balik sama. Lelaki tu rasa dua-dua sekali, dan dengan kuasa Allah dua-dua mengandung, dan dengan kuasa Allah dua-dua melahirkan anak pada hari yang sama. Itu sebab kita risau. Ikhtilat kena jaga. Jaga anak perempuan kita, jaga keluarga kita, jaga. Jauhkanlah daripada unsur-unsur yang tidak baik. Sekarang ni beza dengan dulu. Dulu kalau nak cari bahan-bahan lucah nak jadi itu, dia orang beli pergi sewa CD, sewa tape. Hari ni tak payah, semua di hujung jari. Itu sebab cabaran yang lebih besar pada hari ni. Betul kan? Itu sebabnya sebagai wanita kena kuat. Kena didik anak-anak daripada awal. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Daripada awal didik anak-anak. Dah jadi buluh besok standard baik lomang dengan meriam buluh je. Sekali pakai langsung humban dan tak ada guna dah. Kan? Kemudian apa dia? Seterusnya perlu ada pada lelaki memuliakan keluarga kedua-dua belah pihak. Muliakan keluarga suami, muliakan keluarga isteri. Kadang-kadang ada yang berlaku tidak adil, suruh muliakan keluarga suami je. Bila keluarga suami cepat-cepat balik, keluarga isteri tak balik-balik kadang. Kena adil benda tu. Tu sebab saya pesan tu, kalau pasangan yang baru kahwin,
Yang baru-baru kahwin tu, dalam tempoh honeymoon tu, jangan pergi honeymoon dulu. Kau pergi dulu ziarah semua pak saudara belah perempuan. Pergi ziarah pak saudara, mak saudara belah lelaki. Sekarang dah tak buat. Ramai yang tak buat. Sudahnya dah bergaduh-gaduh dah kat tengah bandar tu, baru tahu tu pak saudara dia. Sampai kat balai baru tahulah saudara aku punya. Bila mak dia datang. Juga tu. Kan, kita kena ubah benda tu. Kena ubah. Jaga. Jaga. Tu saya kata tu, pergi ziarah keluarga pak. Ni mak lang, ni mak long, ni pak saudara, ni mak saudara, ni sepupu. Jadi kita tahu. Itu yang penting. Kemudian bersifat pemaaf. Lelaki yang baik dia bersifat pemaaf. Maafkanlah isteri kita. Isteri kadang-kadang emosi. Nak buat macam mana? Nanti next time kita buat satu lagi ceramah. Tajuk dia pengurusan emosi. Maknanya kena panggil lagi lah ni. Ya? Kena panggil lagi. Dulu Dewan ni tak macam ni. Dulu Dewan ni taklah secantik ni. Kan? Dulu bergema-gema dulu ni. Masa saya datang dulu. Sebelum PKP. Lama dah. Masa tu sebelum saya Samsul Debat lagi. Saya dah beberapa kali ceramah di sini sebenarnya. Masa tu saya masih lagi pakai nama Syamsul Amri Haji Ismail. Kan? Masa tu orang lain, sebelum orang popularkan nama Samsul Debat tu. Kan? Bersifatlah pemaaf. Kemudian tips hubungan kekeluargaan kalau nak kekal hingga ke hujung nyawa. Yang pertama, pasangan baik lelaki baik wanita, ingat jangan cuba tukar sikap pasangan. Maknanya sikap kita tu, sikap bukannya perangai boleh tukar, tapi sikap dalam tu kita dah tahu dia macam tu, maka kita dah tahu dia kalau dia macam ni, dia marah ni, kita dah tahu dah. Kita tak boleh nak marah. Boleh tak jangan marah? Tak, kerana dia dah marah tu dia marahlah. Betul apa? Tapi kita tahu macam mana nak redakan. Faham tak? Kemudian tidak berubah sebab orang lain. Jangan kita berubah kerana nak sesuaikan yang bukan diri kita. Contohnya, kita ni seorang yang manja. Tiba-tiba dah kahwin, sebab suami kata tak boleh ke kau yang ngada sangat. Langsung jadi serius. Kayu dah rumah tu. Tak boleh. Manja cakap, saya memang macam ni lah bang, saya memang manja macam ni. Kan? Macam orang lelaki lah. Saya nak tanya, orang perempuan salah satu sifat yang disuka pada orang lelaki apa dia? Funny. Kelakar. Tiba-tiba bila dah kahwin, abang tak boleh serius ke? Itu yang pening pada lelaki tu. Hari tu kau suruh buat kelakar, ni dah kelakar, kau suruh serius pula. Contohlah. Jadi kadang-kadang tu sifat dia. Kemudian buang perkataan bercerai. Gaduh bercerai. Ceraikan saya. Saya tak kira. Jangan biasa sangat menggunakan perkataan cerai. Kan? Nak pula pasangan yang baru kahwin. Kemudian berkomunikasi antara satu sama lain. Kan? Berkomunikasi, cakap secara bersemuka. Itu lebih baik. Jangan gaduh dalam telefon. Susah. Tak nampak dia aksi muka. Jumpa baru nampak. Jadi kadang bila nampak tu kadang pandang muka geram, lawa pula bini aku ni. Tak jadi marah kadang-kadang. Kemudian cuba bertenang. Jangan cepat-cepat nak marah. Relax dulu, tenang dulu, cool. Kemudian ucapkan perkataan maaf. Beri ruang pada satu sama lain. Kalau dia marah tu, bagi dia ambil masa sekejap. Suami pun dah reda je, kamu jumpa bang, nak cakap sikit boleh. Macam tu. Ambil masa. Beri kepercayaan pada pasangan. Elakkan membebel pada pasangan. Jangan lupa hubungan bersama. Pelukkan erat. Kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri panjang umur 4 saat. Tak mana dia dapat, aku tak tahulah. Tapi dia dah cakap, tak aku ulang aje lah. Maknanya hormon, ada satu hormon tu panjang umur 4 saat. Peluk lagi, panjang lagi 4 saat. Yang pastinya peluk isteri sendiri. Peluk bini orang pendek umur. Macam tu. Laki pun sama, wanita pun sama. Peluk isteri. Kemudian cabaran lelaki pada hari ini. Cabaran lelaki hari ini bukan lelaki saja, lelaki dan wanita sama pada zaman gadget ini. Ketagih media sosial dikenal pasti antara 10 punca utama masalah rumah tangga dan perceraian di negara ini. Faktor lain termasuk kurang penghayatan agama, abaikan kewajipan agama, halang pasangan menunaikan perintah agama, campur tangan pihak ketiga, boros, kedekut, homoseksual, dera, penagihan dadah dan masalah komunikasi. Tapi masalah paling tinggi adalah media sosial. Ketagihan gadget. Kadang-kadang nak picit tangan suami pun picit-picit handphone. Picit-picit handphone. Kadang-kadang handphone tu lebih utama. Sedangkan suami ada kat sebelah kan.
simpan dulu handphone. Suami pun sama, jangan sibuk main game, jangan sibuk melayan, tengok internet, tengok pula status kekasih lama. Sabrina kekasih lama. Jangan. Lepas tu mulalah hantar messenger. Akum, Assalamualaikum. Akum, walam. Katna. Dia tanya katna. Kat sini lah. Wat per tu. Wat per dua. Wat per tu. Dengan ceramah dia. Dengan ceramah. Sep SP. Sep ceramah. Siapa ceramah? Semsel debut. Nama aku benda ringkas ni. Lepas tu dia tanya, you buat apa sekarang? Macam biasalah kerja. You dah kahwin ke belum? Lelaki dia tanya. Jawapannya ada pada you. Perempuan tu jawab, jawapannya ada pada you. Apa maksud you? You dah lupa ke janji kita waktu belajar dulu dekat di bawah pokok ketapang? Waktu kita balik daripada kelas, you janji you takkan kahwin dengan perempuan lain melainkan I sampai sekarang pegang janji tu. Sudah. Kita dah kahwin ni. Maka orang lelaki kena selesaikan hal. Selesai hal ni, cakap benda ni dah berlalu. Pergi jumpa, cakap elok-elok. Betul tak perempuan? Jumpa pun tak bagi tu. Nampak? Tak jumpa tapi bawa isteri sekali. Boleh? Tak payah jumpa. Kalau jumpa nanti dia jadi lain. Bila jumpa je perempuan tu cakap, saya sebolehnya tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga you. Tak pasal-pasal lelaki tu jadi Jalaluddin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga. Macam tu lebih kurang. Macam tu lebih kurang dia kau. Tak boleh. Jangan. Media sosial kadang leka. Satu lagi main game. Tentu bangka main game lagi. Sudah-sudahlah. Zaman tu dah berlalu. Kan? Kita kena raikan pasangan kita. Nampak tak? Mesra. Nampak suami terduduk. Abang tengok apa tu? Tengok bola. Iya ke? Siapa lawan siapa? JDT lawan dengan Selangor. Iya ke? Messi ada? Messi. Aduh, aku malas layan kau ni. Kau pergilah duduk dapur tu salah ke? Nak teman-teman jangan salah tanya. Kan? Macam tu. Kadang ni soalan tak kena kadang-kadang. Kan? Duduk tu mesra-mesra. Betul. Biarlah kena soalan yang kita tanya. Nampak tak? Layan. Jangan biar-biarkan. Jangan dibiarkan. Nampak suami nampak isteri tengah basuh pinggan, pegang tangan dia. Dah cukup. Pergi masuk dalam. Biar abang sambung. Suami sambung ni. Cuci pinggan sambil pakai uniform. Paku ni tu. Tak buka lagi baju uniform ni. Bahagia tak perempuan? Bahagia. Walaupun tu dah sekali dalam 365 hari tu, dia rasa happy dah. Ataupun suami tu balik romantik je. Nampak tak? Macam tu lah kita nak. Assalamualaikum sayang. Abang masaklah. Sayang tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sehari. Tak nak geli-geli sangat lah. Happy kita kau cakap. Apa pasal? Happy kan? Macam tu lah. Nampak tak? Itu saya kata tadi. Sebenarnya kebahagiaan tu kita createkan. Jadi mana kata semua kena main. Jangan benarkan media sosial ni over. Jangan. Sebenarnya kadang-kadang dalam banyak keadaan ramai wanita sebenarnya dah bermadu. Dia bukan bermadu dengan perempuan lain, dia bermadu dengan telefon. Macam tu juga lelaki. Isterinya seolah melayan telefon tu lebih mustahak daripada benda lain. Bila suami dah ada, isteri dah ada, tolak ke tepi benda-benda lain. Manfaatkan masa bersama. Berbual, bercerita tentang cinta. Ya, betul. Bercerita tentang kisah dan masa depan keluarga. Itulah yang lebih baik. Jadi kalau kita tengok hari ini, memang rumah tangga ni cabaran dia sangat besar pada hari ini. Itu sebabnya bila adanya media sosial ni kadang-kadang dia menjadi penghalang yang sangat besar, menyebabkan berlaku banyak masalah. Dan bila ada media sosial, apa yang berlaku? Pertama, hubungan jadi dingin.
dia tak semesra dulu. Sebab ada benda lain yang lebih menarik minat. Kedua, mudah salah faham antara satu anggota keluarga. Sebab dia dah mula tak kenal dan dia cepat terasa untuk benda tak sepatutnya dan marah. Takkan tu pun nak terasa sebab dia nak pentingkan benda lain. Tu yang kedua. Ketiga, dah tak peduli dengan persekitaran. Tengok tak baru ni orang share yang orang main handphone sampai kata terbalik, jatuh dalam lubang lah apa semua, dia langgar tiang. Punyalah leka, khusyuk dan tawaduknya main telefon. Kalau lah main telefon tu zikir dah ramai jadi wali dah. Kan? Punyalah sampai langgar tiang, langgar kereta tengah reverse pun dilanggarnya. Sebab leka tengok telefon, media sosial. Kemudian apa? Akan ada ahli keluarga yang cenderung menyendiri, buat hal sendiri sebab dah tak campur orang. Kita dengan gadget, isteri dengan gadget, anak-anak dengan gadget, akhirnya semua buat hal sendiri. Kemudian tidak ada rasa saling menyayangi antara sesama keluarga sebab ada benda lain yang dah mengambil alih. Dan begitu juga gadget juga mampu merosakkan hubungan baik antara seorang ibu dan seorang anak, dan seorang ayah dengan seorang anak, apatah lagi hubungan suami isteri. Itu sebab hati-hati. Indah sungguh ciptaan Tuhan, kaulah impian di masa depan. Andai takdir kita berpasangan, doakanlah agar sentiasa disatukan. Banyak itik anak itik turun ke sawah makan padi. Tengok cantik dipandang cantik, tambah pula berhati budi. Apa guna pasang pelita jika tidak dengan sumbunya? Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya? Dari pauh permatang layang singgah berapat papan kemudi, dari jauh abang datang mengenang adik yang baik budi. Intan baiduri di dalam puan, gelang suasa di dalam raga. Bila ku pandang wajahmu puan, bagai terpandang pintu syurga. Layang-layang bertali besi, tanam selasih di muka pintu. Sekali sayang, sekali benci, orang berkasih memang begitu. Sirih gagang tubuh di batu, buluh hutan buatkan galah. Kasih sayang tak boleh tentu, jodoh pertemuan di tangan Allah. Rumah batu pintu ke laut, indah terbena di pinggir jalan. Kerana senyum banyak terpaut, ingin hati hendak berkekalan. Banyak terbang si burung camar, di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar, hanya engkau yang aku nanti. Buah rambutan masaknya ranum, hendak ditaruh bulan puasa. Di kau lalu aku tersenyum, hendak bertanya belum biasa. Cik Dayang berkain batik, memakai tudung sutera Cina. Semakin dipandang bertambah cantik, makan tak kenyang, tidur tak lena. Datuk Bentara mudik ke hulu, hajat membina sebuah kota. Walau bahaya datang bertalu, kerana cinta ku gagah hijau. Kalau merenam biji selasih, mari minum di dalam cawan. Sudah jodoh bertemu kasih, laksana paku lekat di papan. Lipat baju, lipatnya kain, bawa belayar tanah seberang. Hati tiada pada yang lain, hati ingat di kau seorang. Membeli sirih dari pekan, mengasah kapak menuju kebun. Hati kasih kepada perempuan, sehari tak nampak rasa setahun. Petih gurur berselang-selang, kilat menyambar di dahan jati. Cantik sungguh bila dipandang, tidak tertahan asyik di hati. Pukul gendang hari Khamis, bunga melati di dalam raga. Makin dipandang semakin manis, dalam hati menyala cinta. Kalau datang kapal serati, naik bendera separuh tiang. Kalaulah datang si jantung hati, bulan mengambang kusangka siang. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba gadaikan. Kalau tuan pergi ke hulu, petikkan saya bunga seroja. Kalaulah di kau mati dahulu, tunggulah aku di pintu syurga. Inilah pantun-pantun nak bagi bekalan kalau kita nak bercinta berasmara dengan isteri pasangan kita, nak bercinta dengan suami kita. Kerana apa? Kerana wanita anugerah terindah. Hantar mesej, hantar pantun. Saya sendiri pun hantar mesej yang bunga-bunga dengan isteri saya. I love you, kerinduan tidak tertahan, lama betul kita tak berjumpa. Asyik ceramah di tempat orang, melihat bini orang, bini sendiri tidak terpandang. Macam itulah. Macam itulah, iya. Betul, nak buat macam mana? Hari-hari ceramah,
Kan dah berapa hari tak balik. Macam itulah tuan-tuan dan puan ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Ucap terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok merdeka tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik pihak penganjur menyebut.